Assalamualaikum. Selamat pagi guys. Selamat pagi. Apa khabar semua? Live dalam kereta. On the way balik rumah. Baru lepas apa? Melipak. Nik, apa khabar Nik? Ada mana? Ada KL ni. Mana lagi nak pergi ni? Kita orang KL ni. Kat KL je lah kita merayap. Waalaikumsalam semua. Minggu yang panjang guys. Minggu yang panjang. Yelah, politik ni dinamik kan. Macam-macam. Mungkin menggembirakan, mungkin kurang menyenangkan, mungkin menyebabkan benci, dan mungkin juga kerana apa yang berlaku selepas PRU ke-14, semakin ramai yang nak ambil tahu pasal politik. Betul? Saya yakin dulu ramai yang tak berminat pasal politik ni, ramai tak peduli pun, anggap tak kisah pun, tak penting pun. But selepas PRU ke-14 sampai hari ni, saya nampak ramai yang berminat dalam hal politik, nak ambil tahu pasal politik, dan semua sebilah. Dan termasuklah hari ni, masing-masing semua sampai tak payah suruh, sendiri nak cari maklumat, nak baca, nak tahu. Apatah lagi dalam keadaan yang politik Malaysia yang begitu dinamik ni kan. Kejap A, kejap B, kejap C, kejap D kan. Itu hari Pakatan Harapan menang, tukar tumbang, orang ni, orang tu, orang ni ya. Ini pula dalam minggu ni pula dah dengar cerita baru pula. Katanya yelah, Anwar Ibrahim nak jadi Perdana Menteri. Saya pun kadang-kadang pening. Dengan situasi politik yang berlaku ni. Tapi macam saya selalu pesan kan, apa saja yang berlaku, kita orang Melayu, Bumiputera, jangan berpecah. Dan kita terjemahkan pada kertas undi pada PRU ke-15 akan datang. Bila PRU 15? Mungkin bulan 3 tahun depan, mungkin bulan 6 tahun depan, atau mungkin 2022. Silap-silap sampai habis penggal 2023. Wallahualam. Apa saja kemungkinan boleh berlaku dalam politik negara hari ni. Begitu dinamik, cukup dinamik. Dan saya yakin orang putih ni pun pening kepala tengok politik negara ni. Dia orang pun pening kan? Dia orang pun tak boleh nak baca game. Cukup halus permainan dia. Cukup berstrategi orang Melayu dalam berpolitik ni. Setuju tak? Saya nampak kat situ lah. But apa pun, dalam minggu ni mungkin ada kejutan untuk kita semua. Untuk maklumat semua, Parlimen akan bersidang sehingga 17 hari bulan. Bermakna tamat saja 17 hari bulan nanti, Parlimen akan menangguhkan sidangnya dan sambung balik tahun hadapan. Bulan berapa saya tak sure. Sambung balik tahun hadapan. Jadi dalam masa beberapa hari ni, hari Isnin, Selasa, Rabu, Khamis ni, satu minggu yang pada saya minggu yang sangat panjang. Sebab banyak rumus-rumus kita dengar akan berlaku perkara ini, akan berlaku perkara itu. Berkemungkinan orang ini akan naik Perdana Menteri, bukan kemungkinan orang ini akan turun sebagai Perdana Menteri. Macam-macam. Sebenarnya setuju ataupun tidak setuju, politik Malaysia hari ini sebenarnya dah menyakitkan. Dia dah menjadi satu politik yang sebenarnya tidak sihat. Bukan saja untuk rakyat, tetapi untuk negara ni dan perjalanan negara ni. Suka ataupun tak suka. Walaupun saya orang politik, kategori orang politik lah, Suku Pemuda UMNO, tetapi saya melihat suasana yang ada dalam politik hari ini menyebabkan negara kita tak boleh nak berkembang jauh. Mendap. Sebab banyak orang politik ini lebih memfokuskan tentang perebutan kuasa, perebutan kursi,
Dan mereka bercakap soal rakyat sikit je, sikit sangat. Kebanyakan yang saya nampak lah daripada pihak kerajaan, apatah lagi pembangkang. Dulu macam Pakatan Harapan, waktu pembangkang cakap berdega-dega kan. Bila dah jadi kerajaan, abuk pun tak nak, RM30 je dia bagi. Begitulah juga dalam kerajaan hari ni pun sama juga kan. Cakap nak jaga agama, cakap nak jaga bangsa, cakap nak jaga negara ni, nak makmurkan ekonomi kan. Tapi apa yang berlaku, apa yang kita lihat, mereka ini berpolitik. Termasuklah Tan Sri Muhyiddin Yassin nak mengekalkan kuasa Perdana Menteri ni. Itulah yang berlaku dalam keadaan hari ni. Jadi apa yang berlaku dalam politik negara ni sebenarnya tak sihat lah. Tak sihat. Saya rasa dah sampai masanya untuk politik negara ni kita reset balik. Kita reset. Kaedah bagaimana, cara bagaimana, saya yakin pasti ada jalan, pasti ada point yang boleh digunakan untuk kita reset balik dan reborn balik. Bukan saja isu politik, tetapi juga dengan negara ni sendiri. Termasuklah dengan mentaliti rakyat Malaysia ni yang perlu reset dan reborn balik. Jadi dalam minggu ni kita akan dapat lihat sama ada berlaku. Tak tahulah, saya nak cakap ni pun tak sampai hati juga kan. Tak tergamak juga. Saya tak tahulah, tapi rumus kuat cakap lah. Katanya minggu ni bertukar lagi kerajaan. Bermakna tahun 2020 ni 3 kali tukar kerajaan baru. Bila tukar kerajaan, tak tahulah Perdana Menteri baru lagi ke. Inilah politik Malaysia guys kan, pening. Yang mana menyusahkan rakyat. Tapi rakyat dapat pengajaran. Inilah apabila kita tidak membuat perhitungan yang terbaik untuk memilih kerajaan buat diri kita dan negara ni. Jadi bila kita dah salah buat pilih perhitungan, maka inilah kesan yang kita perlu tanggung, kita hadap. Dan kita terpaksa berhadapan dengan kerenah orang politik dan situasi hari ni sampai bila pun kita tahu. Macam saya cakap lah, selagi tak pilihan raya umum ke-15, maka selagi itulah politik negara ini kucak-kacir, politik negara ni haruk-piruk, politik negara ni berserabut. Jadi kita harap memang perlu untuk diadakan pilihan raya umum ke-15. Namun tak tahu bila. Saya pun tak boleh bagi jawapan. Hanya Tan Sri Muhyiddin Yassin je yang boleh bagi tahu bila adakan pilihan raya. Tapi dengan keadaan hari ni pun, bukan pasal COVID sangat pun tapi dah tentulah dia dah jadi Perdana Menteri. Takkan dia nak cerita sejarah jadi Perdana Menteri paling singkat dalam sejarah tu lah kan. Dah tentulah dia pun nak jadi Perdana Menteri lama daripada Tun Mahathir yang 22 bulan. Jadi kita tengok je lah apa yang akan berlaku dalam minggu ni. But macam saya ulang, saya selalu ulang, saya ingatkan, jangan lagi daripada fokus kita, jangan lagi daripada matlamat kita, baik daripada Akar Umbi UMNO, PAS, GPS, Sabah Sarawak ni bersatu, Amanah ke PKR ke mana-mana sekalipun parti politik. Apa yang penting adalah kuasa politik ini tidak boleh jatuh ke tangan pihak yang salah. Penting. Dan saya sendiri nak tegaskan sekali lagi, saya sendiri pun bukan saya nak percaya 100% dengan berita yang disebarkan sejak semalam lepas ni. Tapi memang saya ada semak dengan beberapa sumber, memang ada cerita-cerita, bibit-bibit ke arah perkara tersebut yang mana ianya tidak menggembirakan saya lah. Saya sendiri sebagai ahli UMNO tidak gembira jika ianya berlaku. Namun saya melihat ini adalah satu option yang mana mungkin ada perkara, ada strategi yang sedang digunakan untuk memperkukuhkan parti UMNO. Mungkin, Wallahualam, saya tak tahu. Tapi mungkin juga ada salah satu cara yang mana terdesaknya untuk menamatkan penguasaan Parti Bersatu ni, yang kalau kita tengok pun memang orang dah ada kuasa ni kan, macam-macam lah. Tapi apa pun kita tengoklah dalam minggu ni. Saya nak cakap tapi tak lepas, tak tahu pasal apa tak lepas. Saya nak cakap, kalau dulu boleh lah kan cerita apa konspirasi lah kan, teori konspirasi lah,
But now saya tak nak cakap pasal konspirasi. Sebab apa saya tak nak cakap? Sebab saya rasa no point juga kadang-kadang cakap konspirasi dengan korang ni. Kan? Betul tak? Nak dengar aku bersuka konspirasi? Kita reverse dulu. Ni kena fokus ni. Kacau loh, kita kena sagat dengan tu. Nak dengar ke cerita konspirasi? Bising betul. Okay. Nak dengar ke cerita konspirasi? Jangan jadi pengkhianat sudahlah kerana tamak kuasa. Setuju bro, setuju. Saya setuju sangat-sangat. Kadang-kadang saya suka juga tengok orang komen ni kan. Sudahlah, borak lebih kan. Panggil BC tak nak BC. Saya ni kalau bercakap tadi kan, tak boleh bergaduh dengan saya. Tak guna gaduh dengan saya. Tak load. Sebab Anwar Ibrahim pun saya lawan kan. Jadi apalah sangat mereka-mereka ni semua ni. Muhammad Nasrun cakap rasa kami mahu konspirasi. Tak adalah konspirasi lah guys. Cuma saya rasa ada satu perkara yang sedang dilakukan yang mana untuk membuka mata rakyat lah. Untuk membuka mata rakyat, untuk reset dan reborn balik negara ni. Saya harap perkara tu berlaku. Saya harap apa yang saya fikirkan ni berlaku lah. Kan? Saya tak boleh kongsikan benda ni. Kalau jumpa depan-depan, borak-borak, tanya, saya ceritalah. Banyaklah kawan-kawan saya cerita pasal benda ni. Kan? Muhammad Nasrun tu pun antara orang yang setia lah. Selalu mendengar celoteh saya ni berkenaan dengan konspirasi-konspirasi ni. Jadi, kalau saya nak cakap ni, saya tak boleh cerita habis lah kan. Cuma saya harap apa yang saya fikirkan ni berlaku dan ianya adalah yang terbaik. Bukan saja untuk parti politik, tetapi untuk rakyat dan negara ni. Kerana inilah yang lebih penting. Sebab apa? Sebab hari ni kebanyakan mereka ni lebih memikirkan tentang apa yang mereka dapat. Berebut harta karun. Betul lah apa yang mereka dapat. Demand. Jawatan itu, jawatan ini. Tetapi cerita pasal rakyat ni terlalulah sikit. Macam ada dolak dalih yang banyak, dindong yang banyak. Seperti macam KWSP dengan moratorium ni kan. Benda tu bukan susah pun kalau kita fikir-fikir balik kan. Tetapi agak liat untuk pihak kerajaan. Jadi kalau benda-benda lain mudah pula kan. Contoh macam Zuraida nak buat tugu Highland Tower yang mana mengeluarkan kos berjuta ringgit ni. Mudah pula nak buat tugu kan. Jadi benda-benda macam ni rasa korang dah nampak lah. Dan perlu kita reset lah. Satu kali untuk reset politik negara ni. Dia akan mengubah landscape politik ni. At least paling tidak mungkin 100 tahun lagi. Landscape politik ni akan orang cakap dilaksanakan lah. Jadi kita harap ada perubahan yang besar dalam minggu ni. Saya harap. Dan ianya baik untuk jangka masa panjang rakyat dan negara ni. Wallahualam. Saya tak tahu. But kalau kata Anwar jadi Perdana Menteri, sorry. Saya tak pernah sokong pun Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri. Tak pernah. Saya start politik pun sebab Anwar Ibrahim. Jadi saya tidak akan pernah sokong Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri Malaysia. Tak akan pernah. Dan saya dah banyak kali cakap dah, Anwar tidak akan pernah untuk jadi Perdana Menteri Malaysia. Tak pernah. Dia PM tepi forever. PM tepi forever. Cepat sikit, tunggu masa je tu mereka nak haramkan UMNO. Saya tak tahulah cerita pasal nak haramkan UMNO ni daripada lepas pilihan raya lagi tau. Daripada lepas pilihan raya cerita pasal nak haramkan UMNO ni. Kalau haramkan UMNO, aku rasa tak betul lah kan. Kenapa nak haramkan UMNO? Betul tu Muhammad Rasul, politik negara dah teruk. Kenapa nak haramkan UMNO? UMNO ni bukan milik individu guys.
UMNO ego dia dulu. UMNO ego. Rasa UMNO lah paling banyak berkorban. Bila nak daftar Muafakat Nasional, perlu ke Muafakat Nasional ini didaftarkan? Adakah perlu untuk MN ini didaftarkan? Sedangkan hari ini PAS pun dah bersama dengan Bersatu. PAS dah menyertai Perikatan Nasional, kan? Jadi tak perlu kot nak berdaftar MN lagi. Buat apa nak daftar MN ni? Tak perlu. Aha, tak baca komen aku ke bro? Banyak kot orang komen kot, kan? Mata aku pun ada 2 biji ni. Kerjasama dengan Anwar Ibrahim. 2,000. Pukul 1 nak pukul 2 pun 2,000. Terima kasih lah sudi tengok live saya ni, kan? Saya ni memang suka bebel, kan? Muhammad Saronizam, geng politik tikus ni semua gila kuasa. Sorry lah kasar lah kasar. Kadang-kadang kita ni kan, kita tak tahu pun apa tu politik. Kita tak tahu pun politik, tapi kita nak bercakap pasal politik, kan? Sebab tu kadang-kadang kita jangan tunjuk kebodohan kita. Bila kita tak tahu, kan, kita buat cara kita tak tahu. Kadang-kadang bukan apa, sorry lah, ada segelintir daripada korang ni. Segelintir dia bercakap macam pandai tau, pumpang kan. Tapi dia tak tahu pun pasal politik. Bagal. Politik ni tentang kuasa. Mana ada orang masuk politik tak fikir pasal kuasa politik. Politik ni adalah untuk mendapatkan kuasa politik. Jadi dalam mendapatkan kuasa itu, apa matlamat dia, apa ideologi dia. Sebab itulah UMNO dulu bila tubuh, matlamat dia adalah untuk menjadi kerajaan, nak jaga orang Melayu Bumi Putera. Ajak pula MCA mewakili kaum Cina, ajak MIC mewakili kaum India untuk mendapat kuasa bagi menjaga kepentingan kaum masing-masing dan membangunkan negara ni. Jadi mana ada orang masuk politik ni tak nak kuasa. Kalau kau tak nak kuasa, kan, kau jadilah tu charity tu. Sebab itulah hari ni orang berebut gila kuasa ni sebab ada kepentingan masing-masing. Tapi itulah yang berlaku. Jadi tak ada yang orang politik ni tak berebut kuasa. Semua orang berebut kuasa. Semua berebut kuasa. Tapi fahamlah, kalau tak tahu jangan komen. Jangan belagak pandai. Aku pun tak cakap aku pandai lah 100% kan. Tapi basic tu kan ada. Politik ni kan untuk dapatkan kuasa. Takkan tu pun nak kena ajar. Yes, sepatutnya gunalah kuasa untuk membela rakyat. Ini yang sepatutnya. Inilah yang sepatutnya. Tetapi hari ni apa yang berlaku, kalau korang tengok, orang berebut kuasa bukan nak bela rakyat sangat pun. Masing-masing nak jaga tembuluk masing-masing. Macam Anwar Ibrahim, gila nak jadi Perdana Menteri. Macam Mahathir, nak kayakan anak beranak dengan kroni dia. Macam Tan Sri Muhyiddin Yassin sekarang ni, dah nampak dah. Dia terus nak kekal berkuasa. Jadi inilah kuasa politik, kan, yang sepatutnya jaga rakyat. Setuju? Sepatutnya jaga rakyat. Yus, setuju Yus Sir, dah cukup untuk saya dengar Sir support Anwar as Perdana Menteri. Sir, dah cukup untuk saya dengar yang Sir tak support. Memanglah, saya tak pernah sokong Anwar Ibrahim lah. Kan? Tak pernah lah. Yes, betul tu Amaluddin. Nampak? Amal ni adalah ahli PAS. Sahabat saya, kawan saya, brotherhood saya Amal ni. Sebab tu kita semua cakap reset dengan Reborn. Betul. Sebab semua parti politik ni, dia dah lari dah. Dia punya tune dah lain dah. Kan? Nak dapatkan kuasa, bukan sebenar-benarnya nak jaga rakyat. Ada, bukan tak ada. Ada pemimpin yang nak jaga rakyat ni. Ada pemimpin yang memikirkan hala tuju negara ni. Ada, saya tak nafikan.
Tapi apa yang berlaku hari ni, apa yang kita terhidang hari ni, kita dapat lihat mereka ni bukan nak jaga rakyat. Mereka fikir apa yang mereka dapat. Rakyat dapat apa? Rakyat dapat apa? Macam saya kongsikan sebelum ni lah. Huru-hara ni, bergaduh ni, berebut ni dalam waktu Covid ni. Rakyat yang sengsara, rakyat yang susah. Yang dapat gaji bulan-bulan dia orang. Betul? Dia orang tak tergugat pun. Yang tak tergugat pun. Ahli parlimen yang ada ni, baik kerajaan ke pemangkang ke, dia orang tak tergugat. Tapi penyokong-penyokong ni yang baral-baral ni kadang-kadang ni, emosi melampau, buat benda-benda yang bodoh-bodoh. Cuba kau fikir balik. Jadi relax, jangan fanatik. Tenang, relax kan? Tenang. Betul tu. Dan day. Saya tak cakap pun UMNO okey. Saya pernah cakap ke UMNO ni baik 100%, bersih 100%? Tak ada. Saya tak pernah cakap pun. Saya tak pernah cakap. Tapi realitinya hari ni, UMNO lah parti yang paling steady selama mana mentadbir negara hari ni. Ini kita kena terima hakikat. Walaupun perebutan kuasa politik, pergaduhan orang politik, perbalahan orang politik, tetapi bila UMNO yang menjadi kuasa pada kerajaan yang penggal-penggal sebelum ini, ada 7 negara berjalan. Tak ada masalah pun. Orang bergaduh lah. Ingat PRU13, blackout lah, pengundi Bangla lah. Bila BN tubuh kerajaan, perjalanan tetap berjalan. Tak ada masalah. Bantuan tetap diagihkan kepada rakyat. Macam-macam hala 7 negara sampai TL50 semua dikeluarkan ni untuk rakyat. Tetapi apabila korang bagi undi pada Pakatan Harapan dan parti-parti lain tidak ada yang tak stabil pun parti ni, maka inilah yang berlaku. Jadi aku tak cakap UMNO tu bagus 100% tak. Tetapi kita dah tengok sejarah. Tengok sejarah balik. Jangan cakap sejarah tak penting. Sekarang ni sejarah baru. Bukan, kau kena tengok track record. Kita kena tengok track record yang ada. Walaupun dalam kerajaan hari ni pun, yang ada banyak ni pun daripada UMNO semua ni. Kita tengok daripada track record. Jadi bila PRU15 besok, korang boleh fikir lah, korang nak yang macam mana? Korang nak track record yang macam mana? Orang politik akan bergaduh. Jangan harap orang politik akan berhenti bergaduh. Orang politik akan bergaduh. Dia akan bergaduh. Ada saja. Ada je yang tak kena. Yang elok ke tak elok ke, ada je. Inilah orang politik. Jadi rakyat kena fikirlah esok-esok ni, nak kestabilan ke ataupun nak terus huru-hara macam ini. Pemimpin UMNO dah berpecah. Pemimpin UMNO tak berpecah. Percaya saya cakap, pemimpin UMNO tak berpecah. Walaupun ada pemimpin yang mungkin matlamat menghalalkan cara. Bab kata kawan saya, Ketua Pemuda Jelutong Pali, ada matlamat menghalalkan cara. Tapi UMNO ni takkan berpecah. Takkan. Saya bagi contoh saya bagi contoh mudah Sewaktu tukar kerajaan tempoh hari ini boleh tanya dengan mereka-mereka ni. Tengku Razali, Datuk Seri Nazri Aziz, yang saya tahulah, mereka tidak menyokong Tan Sri Muhyiddin Yassin sebagai Perdana Menteri. Mereka tidak pernah menyokong Tan Sri Muhyiddin Yassin sebagai Perdana Menteri. Tetapi mereka menyokong Kerajaan Perikatan Nasional. Jadi kat sini pun korang boleh nampak, BN ni bila datang pada satu keputusan, mereka adalah sebulat suara. Jadi kalau kata dalam minggu ni pun, kalau ada pengumuman-pengumuman ataupun perkara-perkara yang pelik berlaku, saya yakin BN akan buat keputusan secara en bloc. En bloc bermakna kalau katalah sokong Tan Sri Muhyiddin Yassin, sokonglah secara en bloc. Kalau tak sokong, sokong orang lain. Tak sokong pun secara en bloc. Saya yakin. Sebab inilah Barisan Nasional. Dia lain. Ini parti yang orang cakap dah, stability tu dah lama sangat dah. Pengalaman pun dah lama sangat dah. Baik, 2,000. Banyak kita tengok ni. Azmin Ali PM
Saya tak tahulah. Saya tak tahulah kalau katalah, kita katalah kan, Azmin Ali calon Perdana Menteri bagi Perikatan Nasional. Saya tak tahulah kan. Kalau situ pun rakyat masih memilih, gila lah tu nama dia. Gila. Untuk kestabilan politik, buah parlimen, biar rakyat tertukar siapa layak melajui. Betul Muhammad Nasir, Muhammad Saleh. Saya setuju sangat-sangat bang. Muhammad Anwar harap-harap ulama' yang memimpin supaya kestabilan politik dapat dipulihkan semula. Saya tak setuju. Saya tak setuju. Tak, balik dah sampai rumah dah. Tapi nak sambung layan live dengan korang kan. Tak surut-surut lagi ni. Azmin Ali PM tepi juga. Itu bukan PM tepi bro. Itu langsung tak jadi PM Azmin Ali. Kau gila ke apa? Kita duk cakap Anwar Ibrahim ni kan, ada kes liwat, ada kes moral kan, dah didapati bersalah kerana meliwat. Kita cakap pasal Anwar Ibrahim. So apa kurang dengan Azmin Ali ni? Takkan Anwar Ibrahim kita kata, oi tak boleh Anwar ni, dia ada kes lelaki dengan lelaki. Azmin? Oh Azmin tak apa, ada video je. Mana boleh? Tak boleh. Kalau dah Anwar tak boleh, Azmin pun tak boleh lah. No, tak boleh. No way. Bagus. Aku komen, aku pin. Apa pendapat kau tentang Parti PAS? Jujur. Parti PAS. Parti PAS ni adalah parti politik. Dia parti politik sama macam Parti UMNO, Parti PKR, Parti DAP, Parti Amanah. Dia adalah parti politik. Jadi dia masuk gelanggang politik ni adalah untuk mendapatkan kuasa politik juga. Jadi itulah PAS. Dia tak ada beza pun dengan parti lain. Jadi kat sini pun kita dah nampak. Mereka akan menggunakan apa saja yang boleh untuk mendapatkan kuasa politik. Jadi itulah parti PAS. Sama dengan parti lain semua-semua ni. Jadi tak ada beza pun. Cuma kat mana matlamat PAS yang sebenar? Adakah PAS betul-betul ikhlas? Adakah PAS betul-betul ikhlas? Yang ini kena tanya dengan orang PAS sendirilah. Saya tak boleh tahulah PAS ni ikhlas tak ikhlas. Tapi benda ni jawapan dia ada pada ahli PAS dan juga pemimpin PAS. Seperti mana yang kita dapat lihat waktu lepas kalah, kita menggerakkan bersama-sama penyatuan ummah untuk sampai kepada pilihan raya ke-15. Kita bergerak sama, kita kempen sama, macam-macam kita buat bersama, UMNO dengan PAS. Dan bila tubuh kerajaan, PAS daftar dengan Perikatan Nasional. Ya, itu hak PAS. Tetapi macam mana dengan Muafakat Nasional? Jadi dalam keadaan hari ini, saya rasa ahli PAS ni yang lebih tahu apa matlamat PAS yang sebenar, apa ahli tuju PAS yang sebenar. Ni saya cakap jujur ni, sebab saya tak boleh bagi jawapan tu. Saya ada jawapan untuk diri saya kan. Saya ada fikiran untuk fikiran diri saya. Tetapi akar umbi PAS lah yang perlu tanya pada diri masing-masing tentang parti PAS yang ada hari ini. Jadi kalau tanya saya, sama. PAS sama je, parti politik. Tak ada beza, semua sama. Tak ada yang orang cakap dia lain, tak ada, sama je. Parti politik yang mana memang masuk gelanggang untuk mendapatkan kuasa politik. Bertanya PAS, adakah yang jadi pemimpin PAS ni tak nak kuasa politik? Tak ada. Semua nak kuasa politik. Orang politik sibuk nak berpolitik, sedangkan kita negara Malaysia dilanda wabak COVID. Inilah orang politik bro. Inilah orang politik. Dah orang politik. Ni aku pin komen ni. Tengok gaya UMNO sekali lagi akan khianat Melayu. Tengok kau sembang. Aku rasa yang khianat Melayu ni kau. Orang macam kau lah yang khianat Melayu ni. Sebab apa? Kau undi Pakatan Harapan. Sebab kau undi Pakatan Harapan lah kau khianat Melayu. Jadi kalau kau cakap UMNO ni khianat Melayu,
Hafizul Fikri dapat harap sedar diri lah bro. Sedar diri. UMNO tak pernah khianat Melayu. Kalau ada yang salah, itu salah pada pemimpin, bukan pada parti UMNO. Sama juga macam pemimpin-pemimpin lain ni. Kalau ada pemimpin yang kau idolakan tu kan, tapi jangan cakap lah UMNO khianat orang Melayu. Kalau UMNO khianat orang Melayu ni bro, orang macam kau ni pun tak tahu dah jadi apa dah bro. Tak tahu jadi apa dah bro. Mungkin adalah kat mana-mana. Tapi kerana UMNO adalah ni. Parti UMNO tak salah. Kalau salah tu pemimpin. Parti UMNO tak salah. Muhasabah diri bro. Bila Pak UMNO 1, 2, 3 ni 1, 2, 3 pemilihan persidangan bahagian 31 Januari Perhimpunan Agung UMNO untuk sayap pemuda, wanita dan puteri. Kes sebab ada Datuk cakap Datuk Najib. Yelah cerita macam-macam lah. Macam itu hari lah. Ada sebilangan korang ni tuduh UMNO Perak bersekongkol dengan DAP. Aku yakin ni dalam 2000 ni mesti ada yang komen itu hari ni kata UMNO ni melemparkan tuduhan. Ada kau minta maaf? Tak ada. Ada kau sedar diri? Tak ada. Sebab apa? Sebab kau ego. Kau berniat jahat. Hati kau busuk pada UMNO. Kau melemparkan tuduhan pada UMNO, hati kau busuk. Cakap UMNO bekerjasama dengan DAP, tumbangkan Peja. Tak betul. Ada kau minta maaf? Tak ada. Sebab apa? Kau ego. Bukan semualah, sebilangan daripada korang. Muhammad Ashraf Muhammad Tahir. Saya pindah komen ni. Panjang pula komen ni. Andai UMNO berpecah dua, satu tim sokong kerjasama DAP, satu tim no DAP, no Anwar. Apa pendirian kau? Walaupun tokoh UMNO tu orang yang kau cium laga pipi baik punya. Setakat hari ni lah ni aku cerita lah Setakat ni tokoh UMNO yang aku cium laga pipi tak ada lagi lah. Tapi kalau pemimpin UMNO yang cium kepala aku ni ada dua orang. Ada dua orang je yang pernah pemimpin UMNO yang dia cium kepala aku. Ada dua. Yang mana aku ingat lah dua pemimpin ni. Tok Mat dan juga Datuk Isyamuddin. Jadi berbalik kepada soalan Muhammad Ashraf Muhammad Tahir tadi. Andai kata UMNO berpecah dua. Satu tim sokong kerjasama DAP, satu tim sokong no Anwar no DAP. Kat mana aku ambil pilihan aku? Aku tetap dengan matlamat no Anwar, no DAP. Ini aku konsisten. Untuk makluman semua. Dan aku rasa bukan aku saja. Aku rasa boleh katakan majoriti akar umbi UMNO ni akan buat keputusan yang sama. No Anwar, no DAP. Cuma apa yang aku nampak, UMNO takkan berpecah dua. Cerita pasal UMNO berpecah dua ni daripada 2018 lagi. Tetapi sebaliknya apa yang berlaku, yang tak setia dia lompat keluar daripada parti. Dia khianat UMNO. Tetapi dalam UMNO tu sendiri, walaupun nampak macam tak ngam ke apa ke, tetap solid, tetap satu hati. Dan itulah yang membuktikan bila tubuh kerajaan tu hari, pemimpin UMNO BN ni sokongan secara en bloc. Jadi kalau kata UMNO berpecah dua, aku tak yakin UMNO akan berpecah dua. Sebab UMNO ni parti yang bukan parti tepi jalan, brother, kan? Dia ada lain. Aura dia lain, wave dia lain, padu dia lain. Ni seorang lagi, Arifuddin. Tadi kau pun tanya soalan tu, cakap kau tak pandai pasal politik. Tak payahlah komen bukan-bukan bro. Kau suka bubar semua parti politik. Payah kau ni bro. Orang tak nak dah dengar. Nak yang terbaik je bro. Dia lah nak terbaik. Nak terbaik macam mana? Kau cakap nak yang terbaik macam mana? Nak terbaik,
adalah serahkan kembali mandat kepada rakyat. Itulah yang paling terbaik. Betul? Kau nak terbaik. Aku tahu kau orang semua dah serabut dah dengan politik ni. Kita orang pun serabut. Macam mana nak yang terbaik? Serahkan kembali mandat kepada rakyat. Itulah proses dia. Tapi nak serahkan balik mandat kepada rakyat ni, pilihan raya ni, kau orang pun tak nak pilihan raya juga. Itu masalah dia pula. Betul tak? Tak boleh pilihan raya apa semua. Tapi kau dah serabut dengan politik. Sedangkan hari ni realiti dia kau dah tahu dah. Ketidakstabilan ini berpunca daripada parti-parti yang ada ni, ahli parlimen yang ada ni, yang semuanya majoriti tipis. Tak ada yang majoriti besar. Itu punca dia. Okay, lompat parti. Selagi mana kita tak gubal atas undang-undang lompat parti, ahli parlimen akan lompat lah. Lompat si kata lompat. Kalau ada atas lompat parti ni, confirm lah tak ada lah kejadian-kejadian tu. Tapi dah tak ada. Nak buat atas tu pula kena dapat sokongan majoriti dalam parlimen. Yang mana hari ni kau rasa ahli parlimen dalam parlimen tu, dia nak bawa usul ni, dia memang tak bawa lah. Sebab sekarang dia tengah berniaga. Kalau Anwar offer lebih, dia pergi kat Anwar. Kita dipaksa memilih yang baik dari kalangan yang buruk. Politik tetap politik. Politik tetap politik, bro. UMNO dah tak boleh belah. Habis tu nak sokong apa bersatu? Apa? Jangan fikir panjang lah. Fikir panjang. Baik pemimpin UMNO pun kena fikir panjang. Semua kena fikir panjang. Fahmi Kizali, saya setuju tak UMNO perlu presiden yang baru? Setuju. Kan? Bila nak tukar dia? Dan pemilihan UMNO lah. Betul. Sebab Zaid Hamidi tu presiden yang dipilih. Dia dipilih oleh perwakilan. Dia menang bertanding. Macam saya lah. Saya Esko Pemuda UMNO yang dipilih oleh perwakilan. Saya menang bertanding. So kalau nak buang saya, kalau korang tak suka dengan aku, benci dengan aku, kalau akau umbi UMNO, sudahlah, boring lah kan dengan Sir Azri ni. So pemilihan UMNO nanti besok lah, perwakilan akan tolak aku. Sama lah dengan Datuk Zaid. Bila nak tukar dia? Masa pemilihan lah. Kita tukarlah dia. Melainkan ada gerakan daripada ketua-ketua bahagian yang minta Datuk Zaid untuk berundur. Itu lain cerita. Kan? Ataupun Majlis Kerja Tinggi UMNO yang minta Datuk Zaid berundur. Itu lain cerita. Tapi selagi mana tak ada benda tu, dia adalah Presiden UMNO. Kita kena hormat institusi. Ya, UMNO tak pernah tidur dengan DAP. Betul. Tak pernah. Politik tetap politik, jangan sampai darurat politik. Aku setuju, babe, kalau darurat politik. Sebenarnya saya cakap 2000 ni. Ya, saya tak nak cerita pasal konspirasi kan. But apa yang saya fikir yang terbaik untuk negara ni adalah reset dengan reborn. So cara nak reset dengan reborn negara ni perlulah dimulakan dengan mageran. Darurat politik, darurat pentadbiran. Agong mengambil alih pentadbiran negara. Sebenarnya itu yang saya nampak lah. Saya harap lah, kan, suka atau tak suka, nampak macam ekstrim, nampak macam kasar, rough kan. Tapi saya rasa itulah yang terbaik untuk reset balik dan reborn balik. Reset dan reborn. Mestilah ada button dia. Button dia mageran lah. Buat mageran, kita boleh reset parti politik, kita boleh reset undang-undang negara, kita boleh reset banyak benda. Dan kita bina balik negara ni ikut acuan yang ada ni, yang sebenar-benarnya ni. Saya pernah ulas dalam live saya dulu kan, acuan yang ada ni acuan yang dulu, masa lepas kita merdeka, yang mana dah tak ikut dah dengan apa yang berlaku hari ni. Jadi kita reset dan reborn balik. So mageran lah. Wallahualam, saya tak tahu, but ini yang bermain dalam kepala saya lah. Mungkin akan berlaku dalam minggu ni, mungkin bulan depan, wallahualam. Mungkin akan tukar kerajaan, tak tahu. Mungkin kerajaan ni kekal, rakyat sengsara.
Syam, betul Syam. Kita tunggu PN15 baru kita tahu kuasa rakyat. Betul. Dan kita harap rakyat tak salah pilih. Sabar. Thank you Muhammad Noor. Kalau lebih peluang memang aku pilih Datuk Seri Najib saja. The best. Tapi dulu orang buang Datuk Najib. Orang marah dia, kau orang juga yang buang dia dulu. InsyaAllah Cik Laila. InsyaAllah. InsyaAllah. Kan? Bertanding pilihan raya ke-15 Saya ni suka terus terang. Saya tak pandai nak sembunyi-sembunyi kan. Kalau diberikan peluang, saya tak nak bertanding DUN. Saya nak bertanding Parlimen kan? Kalau boleh nak lawan Noor Ibrahim ataupun mana-mana pemimpin PH kan. Biarlah lawan yang orang cakap fight kan. Menang kalah adat. Khalid Nordin. Tak tidur lagi kau. Tadi aku nak tidur dah ni. Dia orang ramai pula ni kan. Aku nak tunggu surut baru aku nak offline ni. Tengok lah 2.30 lah 2.30 off. Pagi ni ada program lagi guys. Tidur. Siapa nak tidur lah. Kan last esok kan 2.30 kan. Baru aku buka sikit teori kan. Aku buka teori bagi korang fikir. Aduh. Dari dulu sampai sekarang sama je. Dah dapat kuasa pun tak sama. Jerry. Tak sama Jerry. Tak sama. Dulu waktu dapat kuasa, pergaduhan politik berlaku pun, rakyat dapat manfaat. Bergaduh orang politik memang bergaduh, tapi rakyat tetap dapat manfaat. Hari ni orang politik bergaduh, rakyat dapat apa? Korang dapat apa? Tak dapat apa. Jadi kau nampak apa kesan dia bila salah pangkah. Nampak kesan dia kan? Thank you Sabar Zara. Thank you Ciki Tassim Yasin kena. Yelah, sepatutnya dia kena buat pilihan raya. Itu Tassim Yasin kan. Word tu pun datang daripada dia. Tassim Yasin sendiri yang cakap untuk bubarkan parlimen, adakan pilihan raya. Tapi tak berlaku. Gila kuasa tu. Betul ke 10 MP yang sokong pilihan? Wallahualam, saya tak tahu 10 orang ke 16. Saya dengar 16 orang pun ada. Saya dengar 17 orang pun ada ahli parlimen sokong Noor Ibrahim. Tapi yelah, tak tahulah saya nak cakap kan. Saya tak tahu. Saya cerita memanglah ada. Cerita tu bukan cerita tu baru. Cerita tu dah lama dah kan. Kita tengoklah. Kita tengok dalam minggu ni Kita tengok dalam minggu ni. Cuma macam saya selalu pesan, apa saja yang berlaku, korang akan terjemahkan pada pilihan raya ke-15 akan datang. Bila hari mengundi besok baru terjemahkan. Sebab sekarang ni korang dah tak ada kuasa dah. Suka ataupun tak suka, korang dah tak ada kuasa sekarang ni. Korang hanya ada kuasa bercakap saja. Korang tak ada kuasa nak tukar ni semua, tak ada. Sebab ahli parlimen lah yang menentukan sekarang ni. Kuasa dah pada diorang dah. Sebab itu hari pilihan raya dan undi diorang, jadi serah kepada mereka ni. Jadi mereka inilah yang, macam hari ni, kerajaan hari ni dibentuk kerana majoriti ahli parlimen punya sokongan. Jadi kita ni cakap macam mana pun, selagi ahli parlimen tegak buat bodoh lah. Macam isu moratorium lah. Isu moratorium ke SP. Rakyat menjerit, rakyat bersuara. Tapi bila sampai hari ni pun, tak semua ahli parlimen bercakap isu KWSP dengan moratorium. Jadi kat sini pun aku rasa korang dah nampak. Sebab apa? Kuasa dekat diorang. Bila kuasa korang? Bila kuasa kita? Kuasa kita bila pilihan raya ke-15 akan datang. Jadi masa PRU15 akan datang, kita buatlah pilihan yang terbaik. Mana yang kita nak ajar, kita ajarlah cukup-cukup. Nampak? Gomo lawan Rara. Janganlah. Takkanlah saya nak lawan Rara tu. Dan tentulah saya menang. Lelaki kan. Noor Ibrahim memang terdesak. Pasal tabung haji tu biarlah bagi yang pakar ulaskan lah.
Dah sampai Terengganu PR 2015, pilih PH, tolak PN. Meninggal. Oh, baguslah kau komen kau, bro. Betul lah, bro. Betul lah. Kita kena betulkan keadaan. Kan? Betulkan keadaan. Anwar dah 4 kali banyak roti sokongan, tapi kenapa sampai sekarang masih tadi PM lagi? Anwar sembang boleh lah, pumpang Tak kira anda daripada mana, selagi pemimpin ikhlas bermaktumah berjuang, InsyaAllah. Betul. InsyaAllah. Latifi Ali, betul. Jadi itulah guys, kan. Aku harap reset dan reborn balik negara ni. Aku ada teori aku tadi tu yang aku cakap tapi aku tak boleh kongsi dengan korang sebab ni terlalu ekstrim lah. Pada aku terlalu ekstrim lah. Apa yang aku harapkan ni terlalu ekstrim. But mana-mana kawan-kawan yang aku sembang, yang jumpa dengan aku borak pasal benda ni, mereka setuju lah. Sebab ni baik untuk rakyat, baik untuk parti politik, baik untuk rakyat dan baik untuk negara. Apatah lagi untuk bawa negara ni puluh-puluh tahun ataupun ratus tahun mendatang. Lagi tak kiamat lah. Oh, tak boleh lah. Cerita teori ni tak boleh cerita lah, babe. Sorry lah Teori ni tak boleh cerita. Teori ni terlalu ekstrim. Tapi aku dah nampak dah bibit-bibit dia tu ada. Kan? Ada. Cuma mungkin timing dia lah, masa dia tak sampai lagi lah kan? Tapi dah tak lama lah. Tak lama jugalah. Zaid Ali, UMNO Parti Something. Apalah yang bergaduh pecah kepala tu PKR bang. Lawan jelutong. Orang Melayu ni bersatu, bukan tak bersatu. Cuma parti politik lah yang memecah belahkan. Betul tak? Parti politik lah yang memecah belahkan ni. Rindu pula zaman BN memerintah. Siapa yang tak rindu, babe? Siapa yang tak rindu? Walaupun ada pemimpin yang tak betul. Betul Pemimpin yang tak betul, kita tak suka. Tetapi rakyat tak sengsara. Rakyat tak serabut macam hari ni. Ni korang ni, pukul berapa dia ni Pukul 2 pagi ni pun 2,000 tengok. Apa korang mau berserabut? Aku yakin lebih daripada separuh daripada tengok live ni bukan orang politik. Tapi korang pun dah berserabut dengan politik hari ni. Dah ambil tahu dah, mula ambil tahu, minat dah. Hari-hari nak ambil tahu. Sebab apa? Sebab korang pun dah semak dah, tapi nak tahu. Menyampah tapi nak tahu kan. Kita tahu lah. InsyaAllah Iwan, InsyaAllah. Terima kasihlah yang sokong saya ni tak berhenti-henti walaupun adalah orang kecam saya ni, biasalah kan. Macam saya selalu cakap dulu, 1000 kebaikan kita buat, kalau orang benci, orang tetap benci. 1000 kejahatan kita buat, kalau orang sayang, orang tetap sayang. Jadi jadilah diri sendiri, be yourself, dan biarkan orang nak cakap apa pun biarkan. Dan yang penting istiqamah dalam perjuangan. Dan itulah saya buat sampai hari ni pun, istiqamah. Samalah Noah ada AP. Sama, istiqamah dalam perjuangan. Serabut saya dengan politika. Tak apa, sabar. Kita harap yang terbaik lah, bro. Kita harap yang terbaik. Kita harap. Aku rasa rakyat dah dapat pengajaran. Rakyat, bukan semualah yang sokong Pakatan Harapan, yang undi PH, dah dapat pengajaran kan. Begitu juga dengan pemimpin pemimpin parti, termasuk UMNO lah, pun dah dapat pengajaran. Jadi hari ni aku rasa semua orang dah dapat pengajaran masing-masing. Jadi bila hari PR12 akan datang, terjemahkan dengan sebaik mungkin.
UMNO selamanya. Forever bro, forever. Kenapa? Bukan sebab pemimpin UMNO ni, tapi sebab wadah perjuangan UMNO tu wadah perjuangan itu wadah yang benar. Wadah yang bukan dibuat main-main ni. Ini wadah yang memang wadah perjuangan yang real, pure, sebenar ni. Istiqamah takkan gila kuasa, insya-Allah lah. Setakat hari ni saya tak gila kuasa lah. Saya nak cakap dengan korang semua 22 bulan jadi pembangkang, saya tak dapat apa-apa pun. Bila dah tubuh jadi kerajaan, tak ada apa-apa pun. Saya ada dapat tawaran. Saya dapat tawaran. Ada 3 tawaran saya dapat. Tapi 3-3 saya tolak. 3-3 saya tolak. Mana-mana sahabat-sahabat yang saya dekat-dekat ni, dia orang tahulah kenapa saya tolak. Ada sebab-sebab saya tolak. Dan sampai hari ni pun saya tak ada position pun. Sebab apa? Sebab pada saya, bukan ini yang kehendak saya. Perlu. Saya bukan tak perlu, perlu. Tetapi biarlah tempat yang sesuai dengan saya untuk saya buat kerja. Kalau tempat yang tak sesuai, buat apa? Kalau tempat yang sesuai untuk saya buat kerja, saya akan terima, saya akan ambil. Tapi tak ada. Jadi biar je lah. Rezeki Allah Ta'ala bagi kan. Kita tak takut apa kan. Yang penting nawaitu kita, ikhlas kita berjuang ni, kita buat je kan. Sampai satu masa insya-Allah benda ni kita jangan minta, Allah Ta'ala bagi. Kalau kita minta, dia tak afdal macam rezeki yang Allah Ta'ala bagi. Jadi sampai hari ni pun saya tak ada apa-apa position pun. Selain daripada Esko Pemuda UMNO Malaysia, saya tak ada apa-apa position pun. Sebab saya yakin Allah Ta'ala dah susun dah untuk saya. Mungkin akan datang ada tempat untuk saya berjuang. Yang penting saya dapat terus berjuang, insya-Allah. Doa lah. Doa. Bisi Izzat tahu. Doa lah. Tak ada dalam UMNO pun mana ada saya position tinggi-tinggi. Tak ada. Tak ada kan. Tak ada kan. Allah Ta'ala ada. Yakin dengan Allah Ta'ala. InsyaAllah Nadri, insyaAllah. Orang muda lah Habib. Hari ni apa pun orang muda lah. Ingat jangan lupa tau. PH menang itu hari sebab undi orang muda tau. PH menang itu hari sebab undi orang muda. Jadi orang muda lah, macam mana pun kuasa penentu adalah pada orang muda. Orang muda lah penentu kuasa politik ni. Orang muda lah yang sangat penting ni kan. Buat darurat politik insyaAllah. Konspirasi cepat lah boy. Amal tak nak lama. Malas nak cerita konspirasi. But dalam minggu ni guys, minggu yang panjang. Bersiap sedia je lah kita. Bersiap sedia je lah minggu yang panjang ni. Minggu yang sangat panjang ni. Isnin, Selasa, Rabu, Khamis. Entah apa jadi, entah apa berlaku, wallahu alam. Saya tak tahu kan. Ada yang saya nampak, tapi saya biarkan ianya berlaku lah. Biarkan. Banyak drama berlaku. Banyak drama. Dia percayalah. Kita tunggu lah. Nak cerita je tak cerita. Tak boleh cerita. Simpan. Sikit je. Sikit kau. Tak boleh. Sikit pun tak boleh. Sikit pun tak boleh. Aku tak boleh cerita. Tak boleh. Tadi cakap 230 nak sembang konspirasi. Alah, tak boleh. Benda ni dah dekat sangat. Tak boleh. So bila dah dekat sangat, aku pun tak nak spoilkan lah kan. Sebab ni just teori aku je. Bukannya aku benda ni sahih kan. But tak payah. InsyaAllah Yus. Doa lah. Ceritalah bagi akan tidur dengan tenang nanti. Allah korang ni. Kalau nak tidur tak tenang tu, ambil air semayang, pergi solat tu lah. Betul Jai. Suspend betul. Tak ada suspend lah.
Dah mas spontan ber-add. Sir, Faru dah standby katanya. Anak muda kena belajar politik. Anak muda kena ambil tahu pasal politik. Kena ambil tahu. Kena. 5 minit lagi guys, 2.5. 5 minit lagi 2.5. Ni baru pukul 2.26. 4 minit lagi 2.5. 2.5 lah baru kita One Tiger. Aku pun tak tahulah sinar tak sinar ni. Air sinar ni pun dah macam tak air sinar dah. Tengok lah dalam minggu ni. Minggu ni 4 hari ni kita tengok. Adakah ahli parlimen, semualah kita minta bercakap isu KWSP dengan moratorium ni. Kita tengok. Kau tengok sendiri. Aku garanti tak ada. Terbaliknya cerita tentang berebut kuasa lah. Cerita dia tentang gaduh lah. Memang gaduh je lah parlimen ni. Kau tengok je lah, tak percaya. Muhammad Sani. Aku UMNO tak pernah mempermainkan PAS pun. UMNO tak pernah permainkan PAS. Tu cakap tadi, akaun PAS kena tanya dalam diri akaun PAS masing-masing. Tanya pada diri masing-masing. Tepuk dada, tanya selera. Tanyalah. Tak ada. Jai S. Bisi dengan aku sir, adik angkat saya Sadiq. Pui. Minggu panjang sebab gaji nak masuk kot. Betul lah tu bro. Minggu panjang sebab gaji nak masuk. Bro, tengoklah you dalam hati semangat UMNO. Bro, memang kita ni, mana-mana yang ahli UMNO yang tengok live saya ni, ingat kita ni amanah orang Melayu tau. Kenapa saya cakap? Sebab orang Melayu yang mengamanahkan UMNO ni untuk menjaga orang Melayu tu. Sebab tu tertubuhnya UMNO ni. 48 NGO-NGO Melayu ni berkumpul untuk tubuhkan UMNO ni, lawan Malay Union masa tu, untuk jaga kepentingan orang Melayu masa tu. Lepas tu baru kita bila bergabung dengan sahabat-sahabat, barulah kita buka kepada Bumi Putra, jaga kepentingan Melayu dan juga Bumi Putra. Ni UMNO ni bukan tepi jalan, brother. UMNO ni. Jadi tanggungjawab kita lah. Sebab tu UMNO ni pun, pemimpin ni datang dan pergi, tapi akar umbi ni lah yang hidupkan UMNO. Suara akar umbi lah yang kuat, yang terkuat sekali. Dan kita ada platform untuk kita bersuara dalam isu kepimpinan UMNO ni. Jadi apa saja yang berlaku dalam minggu ni, kalau kita rasa tak betul, ahli UMNO kena bersuara. Kita kena berani untuk bersuara. Yang hidupkan UMNO ni adalah kerana akar umbi dia. Sebab kita dah tengok PRU ke-14, bila kalah, pemimpin UMNO ni sebahagiannya lari meninggalkan parti. Tetapi akar umbi ni tak berganjak, tak lari. Paling besar contoh tu di Sabah. Guyuk habis, semua habis, kapal semua lompat. Tapi UMNO kembali bangkit di Sabah. Kita menang PRK Kimanis. Tu sejarah yang membuktikan UMNO ni, dia tak boleh lenyap. Tetapi melenyapkan pemimpin, UMNO dah pernah buat dan UMNO boleh buat. Jadi kita tengoklah dalam minggu-minggu ni, ahli UMNO bersabar, bertabah, jangan gopoh, bertenang, rasional. Kerana apa? Kerana game panjang lagi ni. Kita tengoklah, dan kita kena berani untuk melontarkan ketidakpuashatian kita, ataupun kita setuju untuk kita bersuara dan bercakap. InsyaAllah guys, insyaAllah. Masa je tak lama lagi. Jadi guys, dah 2.30 dah. Aku tak ada nak cerita konspirasi, but aku nak bagi hint sikit. Hint. Matlamat kita masih sama. Matlamat kita tak pernah lari lagi. Baik UMNO, PAS ke, mana-mana sekalipun, matlamat kita masih sama. Apa matlamat kita? Matlamat kita yang paling utama hari ni, paling utama,
adalah menggagalkan Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri Malaysia. Jadi matlamat ini masih lagi berjalan. Jadi sepanjang minggu ini, apa saja pun yang berlaku, korang jangan pergi terlalu jauh dan reverse balik ke belakang. Ingat apa yang aku cakap ni. Menggagalkan Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri Malaysia. Jadi ini perkara dia. Jadi kita tengoklah dalam minggu ni, macam-macam drama, macam-macam aksi berlaku ni. But matlamat masih sama. Anwar tidak naik sebagai Perdana Menteri Malaysia. Okay guys, jangan lupa datang muni kepada yang dah cukup umur. Ingat, kalau bukan kita siapa lagi, kalau bukan sekarang bila lagi. Terima kasih support, terima kasih tengok video aku ni. Terima kasih banyak-banyak support dan masih support. Dan doa-doakanlah bila PIU sampai, ada peluang untuk lawan Anwar Ibrahim dan mana-mana pemimpin PH, insyaAllah. Okay guys, Assalamualaikum.